Start hari ni ceramah sampailah 30 hari bulan ke Januari. Sampai hari terakhir, jadual tu dah penuh setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad. Jadi bila saya dah mula semalam makin berat sikit demam, doa saya, ya Allah, yelah kita doa lah, baca doa, doa-doa untuk kesembuhan kan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan la tabur. Satu lagi doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Maksudnya apa? Ayat ke berapa Ustaz Amirul doa tu? Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermaksud, dan apabila aku sakit, apabila saya sakit, dialah yang maha menyembuhkan, dialah yang maha menyembuhkan. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, awak cari tak ayat ke berapa? Surah Asy-Syu'ara ayat 80. Betul kan itu doa Nabi Ibrahim kan? Sebenarnya doa Nabi Ibrahim ni satu doa yang menanam akidah untuk kita, yang mana bila kita sakit, hanya Allah yang maha menyembuhkan. Kita sebagai manusia biasa, kita ada ikhtiar lah. Ikhtiar makan ubat ataupun ikhtiar dengan ubat sendiri. Semalam bila saya dah rasa sakit tekak, pasu panas badan, saya buat air halia, campur madu dan campur lemon dengan serai. Alhamdulillah bila buat air tu, saya rasa macam pulih sekejap. Sakit tekak yang panas tu pulih. Lepas tu mungkin saya kena minum lagi lah lepas ni. Macam tu. Sahabat-sahabat, bila kita sakit, kita pun baca doa. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan apabila aku sakit, maka dialah yang maha menyembuhkan. Ulang sampai tertidur. Ulang sampailah rasa macam kita rasa yakin Allah akan sembuhkan kita. Begitulah ibaratnya. Bila melihat komitmen dan saya terikat dengan janji-janji dengan pihak luar, saya memang tidak akan simply untuk batalkan program. Melainkan sakit saya sangat berat, tak boleh nak bangun. Kalau sekadar demam, walaupun demam tu agak panas, suara dah tak ada, alhamdulillah bila saya paksakan diri berbekalkan doa, Allah akan beri kesembuhan yang cepat. Allah beri kesembuhan yang segera. Jadi alhamdulillah tuan-puan muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya nak tanya sahabat-sahabat, background belakang ni okey tak? Ini antara background baru. InsyaAllah untuk tahun ini ataupun bermula daripada semalam kan kita ada background baru juga, yang mana belakangnya adalah 3 masjid utama umat Islam, Masjidil Haram, Masjid Aqsa, Masjidil Nabawi. Kemudian ini adalah background untuk kuliah Riyadhus Salihin. Okey tak background ni? Sebelum ni kan background moden yang ada cermin tu. Kali ni kita buat background apa tu nama? Kitab. Sebenarnya kitab putih belakang ni disarankan oleh seorang guru pondok. Seorang guru pondok menyarankan. Dia kata, Ustazah, kalau Ustazah ada ruang dan peluang, Ustazah baca kitab ni. Saya ingat kitabnya sikit. Lepas tu saya tak tahu mana nak cari. Saya bayar je ke guru ni. Lepas tu saya pelik juga kenapa harga dia sampai 1,000 saya rasa. Sampai rupanya ada berapa jilid tu? Ada 26 jilid. Ada 26 jilid. Cuba awak tolong ambil satu dik, yang hujung 26 jilid. Cantik kan kitab ni? Bila saya tengok, ialah bentuk, itu sebenarnya kitab tu ada 26 jilid. Kitab ini namanya, nampak mata bengkak, namanya adalah Hilyatul Awliya. Hilyatul Awliya, sejarah ataupun sejarah lah, ataupun sirah
para wali Allah. Aulia adalah para wali Allah. Allahu Akbar. Bila saya tengok dia punya kandungan kitab, contoh ni yang anda tengok ni. Kandungan kitab ni macam tu. Saya dah baca jilid yang pertama. Subhanallah, buku ni sebenarnya kandungannya sangatlah indah. Dia adalah himpunan kisah-kisah para wali Allah yang bermula daripada zaman sahabat, bermula daripada zaman Nabi, bermula daripada kisah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dan para sahabat Nabi SAW. Mereka tu semua wali Allah. Siapa maksud wali Allah? Penjaga agama Allah. Waliullah, wali Allah. Kalau kita panggil wali nikah, ayah kan? Ayah tu penjaga kepada anak perempuan. Dia wali. Wali ni maksud penjaga. Nama Allah Asmaul Husna salah satunya Al-Wali, iaitu Allah yang maha menjaga. Allah yang menjaga kita. Dan di kalangan hamba-hambanya, Allah ada memilih untuk menjaga agamanya. Di kalangan alim ulama, di kalangan para ilmuwan, di kalangan orang biasa yang kita tak nampak alim, tapi dia sangat menjaga agama Allah. Kalau kita baca apa yang dituliskan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan tentang siapakah wali Allah, kita akan faham sebenarnya wali Allah itu sentiasa ada sampai hari kiamat. Hari ini ada ramai wali Allah. Dan penjelasan tentang siapa wali Allah adalah mereka yang sebenar-benarnya berusaha. Irsyad Al-Fatwa, siri ke-393. Siapakah wali Allah? Allahu Akbar. Definisi dan pembahagian wali Allah. Dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Al-Wali daripada sudut bahasa membawa maksud dekat ataupun hampir. Orang yang dekat, orang yang hampir dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan istilah wali Allah, ia bermaksud golongan orang yang beriman dan mereka itu menerima perintah Allah dengan penuh ketaatan dan menjauhi segala kemaksiatan. Dan mereka ini dekat dan hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh rasa kasih sayang, hidayah dan petunjuk. Lihat Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Subhanallah. Ibnu Abi Aiz Al-Hanafi mentakrifkan perkataan Al-Wali. Kata lawannya adalah Al-A'du, iaitu musuh. Wali Allah adalah penjaga agama Allah, manakala lawannya adalah musuh agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan mereka para wali Allah adalah golongan yang mendapat berita gembira pada kehidupan di dunia dengan mendapat pertolongan dan memperolehi petunjuk yang benar di dunia, selagi mana mereka berlandaskan syariat Allah di dalam kepercayaan mereka. Mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Itu ada definisi wali Allah. Dr. Wahbah Zuhaili menyatakan mereka para wali Allah adalah golongan yang mendapat berita gembira pada kehidupan di dunia dengan sentiasa mendapat pertolongan Allah dalam urusannya dan memperolehi petunjuk yang benar, selalu mendapat petunjuk daripada Allah dan mereka hidup berlandaskan syariat Allah dan mereka sangat percaya kepada Allah. Mereka menjaga salat, menunaikan zakat dan selalu menyeru kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran. Allahu Akbar. Secara umumnya para ulama membahagikan golongan para wali Allah ini golongan para wali ini, wali-wali, terbahagi kepada dua bahagian. Pertama, golongan yang digelar sebagai wali Allah, dan golongan yang kedua ada golongan yang digelar sebagai wali syaitan. Tuan-puan sekalian, sekarang kita tanya pada diri kita, kita ini wali Allah ataupun kita wali syaitan? Di dalam hal ini, Syekhul Islam menyatakan di dalam kitabnya bahawa di antara wali Allah dan wali syaitan, iaitu musuh Allah, ada mereka yang bersaksikan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya ia adalah wali Allah, iaitu wali Ar-Rahman. Dan sesiapa yang bersaksikan selain daripada itu, maka ia adalah musuh Allah, iaitu golongan wali syaitan. Allahu Akbar. Okey, sekarang apakah dalilnya berkenaan dengan wali Allah dan wali syaitan? Berkait dengan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 62 hingga 63. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka. Dan mereka pula tidak akan berduka cita. Wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman, serta mereka pula sentiasa bertakwa. Tuan-puan sekalian, boleh jadi di keliling kita ada ramai para wali Allah, tapi mereka ini tidak dikenali. Mereka ini dilihat biasa-biasa saja. Siapa wali Allah? Mereka yang sangat taat kepada perintah Allah. Mereka yang berusaha meninggalkan segala maksiat. Mereka yang sentiasa menyebarkan kebaikan dalam ahli keluarganya, dalam orang terdekat ataupun kepada masyarakat. Orang yang sentiasa mencegah kemungkaran. Orang yang berusaha menjaga iman dan takwa ataupun akidahnya. Ini adalah golongan yang tidak ada kebimbangan dan kesedihan di dalam hatinya. Bukan bermaksud wali Allah ini tidak ada ujian sampai dia tak sedih. Tidak. Mereka lebih banyak dan lebih berat ujiannya. Lebih banyak dan lebih berat cabarannya. Tetapi mereka sentiasa cepat pulih daripada kesedihan, kekecewaan, kemarahan dan sebagainya. Kerana mereka tahu bahawa segala-gala rasa itu hanyalah sementara sahaja. Yang kekal adalah di akhirat sana. Sahabat-sahabat, boleh jadi ibu bapa kita adalah para wali Allah. Walaupun kita nampak mereka bukanlah seorang pejuang agama Allah dari sudut zahirnya. Mereka berdiam di rumah aja, tetapi mereka sangat menjaga diri mereka daripada sesuatu yang haram dan sentiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka tidak boleh menjaga masyarakat, cukup sebenarnya bila mereka mampu menjaga dirinya, sebab ia tidak menambahkan lagi beban kepada masyarakat. Ibnu Katsir mensyarahkan ayat di atas menyatakan, Allah memberitahu bahawa wali Allah ini mereka adalah golongan yang beriman dan bertakwa. Dan bagi setiap orang yang bertakwa termasuk di dalam golongan yang digelar sebagai wali Allah. Dan mereka ini tidak akan berduka cita itu dengan ganjaran pada hari akhirat. Itulah. Setiap ujian, setiap cabaran, setiap kesedihan, kedukaan yang mereka lihat adalah ganjaran yang mereka akan dapat di akhirat kelak. Jadi mereka cepat bangkit, tuan-puan sekalian. Dan mereka juga tidak bersedih, berlama-lama bersedih dalam keadaan di dunia. Subhanallah. Okey. Sabda Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, "Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi." Sesiapa yang memusuhi waliku, maka aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Allahu Akbar. Berhati-hati. Sesiapa yang memusuhi orang-orang beriman, orang bertakwa, orang soleh, sesiapa yang menghina, sesiapa yang membenci, sesiapa yang menunjukkan kebencian, permusuhan kepada para wali Allah, maka ini adalah isytihar daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada firman hadis qudsi, sesiapa yang memusuhi para waliku, maka aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Tuan-puan sekalian, apa yang kita lihat hari ini, ramai yang tidak sedar mereka bukan wali Allah, mereka bukan penjaga agama Allah, mereka bukan mempertahankan agama Allah, mereka bukan orang-orang yang bertakwa dan beriman, tetapi mereka sewenang-wenangnya menghina para alim ulama, mencaci, mengeji, menjatuhkan, memfitnah para awliya Allah, para wali Allah. Saya tak sebutkan sesiapa yang saya cakap secara umum. Bahkan alim ulama di peringkat dunia juga dicaci, dimaki, dihina. Bahkan para alim ulama yang berzaman.
yang 1000 tahun yang lepas, yang berapa tahun yang lepas, yang 2000 tahun yang lepas juga dihina, direndahkan, dicaci, dikeji pada umat hari ini. Subhanallah, na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, manakala firman Allah yang berkaitan dengan wali syaitan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 257, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru awliya والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Yang bermaksud, Allah adalah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Ia mengeluarkan mereka daripada kegelapan, kekufuran kepada cahaya iman. Dan orang-orang kafir, wali mereka, walladzina kafaru awliya'uhum, wali-wali mereka, adapun penolong-penolong mereka, ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Dr. Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat di atas menyatakan, Allah memberikan perlindungan kepada wali-walinya yang beriman dengan memberi petunjuk kepada jalan yang benar dan akan mengeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya ataupun daripada perkara yang ragu kepada keyakinan. Di sebalik itu, golongan yang kafir dan kufur, mereka itu adalah wali-wali syaitan, yang mana mereka itu akan dikeluarkan daripada cahaya kepada kegelapan dan mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Allahu Akbar. Jadi kalau kita tengok kesimpulan tuan-puan sekalian, berdasarkan kepada persoalan dan nas diberikan serta pandangan para ulama, dapat disimpulkan bahawa para wali Allah boleh dikenali dengan sifat keimanan dan ketakwaan mereka terhadap Allah. Dan sifat para wali Allah sentiasa mendahului, mengutamakan perintah Allah dan syariat yang dibawa baginda daripada kehendak dirinya dan manusia. Mereka juga sentiasa menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Oleh itu, tiada siapa yang boleh menentukan secara pasti atau muktamad bahawa seseorang itu adalah wali Allah kecuali Allah sahaja, Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya dapat menilai seseorang itu hanya zahir amalannya sahaja, dan sebaiknya kita bersangka baik terhadap sesama manusia. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, saya sebenarnya menjelaskan tentang kitab yang saya pegang ini. Ini adalah jilid yang ke-26. Yang anda nampak di belakang ni, banyak ni. Kitabnya daripada hujung jilid 1 sampai jilid yang ke-26. Himpunan kisah-kisah para wali Allah yang hidup di zaman Nabi. Bermula daripada sahabat Nabi, termasuk juga para wanita di zaman Nabi. Itu sangat unik. Dan insya-Allah untuk pengajian sirah yang sepatutnya bermula semalam hari Isnin, bermula minggu depan hari Isnin, saya akan gunakan kitab ni. Tak tahulah bila akan habis. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, tapi kita akan teruskan. Setiap hari Isnin kita akan baca kitab ni. Seronok tak nak dengar kisah-kisah para wali Allah? Saya tengok termasuk juga wali Allah di kalangan wanita. Masya Allah. Iaitu sahabat isteri-isteri Nabi dan juga sahabat-sahabat Nabi di kalangan wanita di zaman Nabi. Kemudian zaman tabi'in, iaitu golongan yang tak sempat jumpa Nabi tapi mereka ini wali Allah. Kemudian zaman tabi'in, iaitu mereka tak sempat jumpa Nabi, tak sempat jumpa sahabat Nabi, tapi mereka juga adalah wali Allah. Seronok kan? Masya Allah. Ya, kelas sirah tu setiap hari Isnin, sama waktu ni pukul 7, percuma dan terbuka untuk semua. Masya Allah. Okey, tadi saya tak sempat baca. Okey tak background ni dikekalkan? Adakah anda rasa macam
Serabutlah nampak ustazah banyak sangat barang. Sebenarnya kat atas tu adalah kitab Asma'ullahul Husna. Nampak tak kita letak nama Allah ataupun kitab Asma'ul Husna tu di atas sekali. Itu kitab pengajian kita pada hari Jumaat. Ini adalah kitab pengajian kita pada hari Jumaat. Asma'ul Husna by Asma' Harun. Kemudian bawahnya adalah kitab sirah yang kita akan gunakan. Okey tak? Alhamdulillah, tak serabut. Okey. Sebenarnya macam-macam kita cuba hiasan-hiasan tu supaya nampak tak serabut. Sebenarnya kiri kanan tu adalah Masjidil Haram dengan Masjidil Nabawi. Alhamdulillah. Cantik ya dekor baru ni. Okey. So dekor ini adalah untuk kuliah Riyadhus Salihin. Dekor semalam adalah untuk sirah. Yang atas tu ada gambar masjid juga dan nama Allah dan nama Nabi Muhammad. Manakala untuk slot Tadabbur Asma'ul Husna ada dekor lain pula. Kemudian untuk slot soal jawab dekor lain. Kita ada 4 dekor yang berbeza. Gitu. Itulah antara usaha dan ikhtiar kita nak beri sehabis baik untuk dakwah ni. Anda adalah penyokong dan juga pemberi semangat kepada kami. Masya Allah. Terima kasih kepada ekspedisi Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Gitu. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi. Sekarang kita nak baca kitab Riyadhus Salihin kita ni. Rindu dah ni. Saya pun jadi terlupa dah. Kita masuk bab baru je, adik. Bab baru hari ni. Bab 21. Okey. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kita akan masuk bab yang baru. Siapa yang ada kitab yang sama, kitab hijau ni, dan kalau anda tidak ada kitab yang sama tapi ada kitab Riyadhus Salihin, tak apa, anda buka saja bab yang ke-21. Walaupun muka surat tak sama, tapi tetap kita akan jumpa tajuk yang sama. Begitulah susunan kitab Riyadhus Salihin ni. Jadi siapa yang ada kitab yang sama ni, buka muka surat 169. InsyaAllah hari ini bertarikh 20 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. 20 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Bertarikh 2 hari bulan 1 2024. Hari Selasa. Kita masuk bab yang ke-21. Untuk makluman, kuliah hari ini siri yang ke-435. Kuliah siri yang ke-435. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita masuk bab tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan juga dalam ketakwaan. Tolong menolong. Kamu kena tolong menolong. Bila sebut tolong menolong, boleh ke seorang-seorang? Tak boleh. Tolong menolong ni bermaksud kita kena ada dalam kumpulan. Kita mesti berada dalam jamaah. Kita mesti ada orang lain selain daripada kita. Barulah keluar istilah tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam perkara ataupun dalam mengerjakan kebaikan dan juga dalam ketakwaan. Bermaksud kita kalau nak jadi orang yang baik dan juga nak jadi orang yang bertakwa, kita tak boleh seorang-seorang. Kita tak boleh seorang-seorang. Kita kena bersama-sama. Kita kena berjemaah. Kita kena ada pasukan. Kita kena ada pergerakan. Tuan-puan dimati Allah sekalian, ramai orang, dia hanya jaga diri dia sahaja. Dia fikir diri dia sahaja. Sedangkan Allah menguji keimanan kita, ketakwaan kita melalui sejauh mana kita nak berjuang untuk memberikan kebaikan dan berjuang untuk menjadikan masyarakat ataupun orang keliling kita, ahli keluarga kita, orang yang bertakwa. Ada orang dia berjuang syurga Allah untuk dirinya saja. Tetapi Islam adalah agama yang melarang umatnya fikirkan diri sendiri saja. Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk fikir orang keliling. Berjuang untuk syurga Allah, untuk bukan dirinya saja, untuk ahli keluarganya.
untuk orang sekeliling, untuk masyarakat, untuk ummah. Namun saya faham kapasiti ataupun kemampuan kita semua berbeza, tuan-puan sekalian. Tak sama. Di kalangan kita ada yang pagi sampai malam kerja. Pagi sampai malam. Ustazah, saya kerja kilang. Saya kerja 10 jam, 12 jam. Tuan-puan, baru ni ada seorang lelaki minta kerja dengan kita. Saya nak cerita kat kamu. Senyum, dek. Ada depan saya ada Munira, ada Akira. Ada Encik Suami, ada Ustaz Amirul. Ada seorang lelaki, seorang bapa, ada anak 3 orang macam tu. Saya sebenarnya nak cakap kat HR, saya nak bincang. Yelah, kadang-kadang saya terima pekerja ni sebab kesian. Tapi kita kena tengok jugalah. Banyak sebenarnya staff-staff ni saya bila interview sebab kesian. Kalau dari segi kelayakan tu jadi nombor 10. Ibarat gitulah. Kesian tu letak nombor 1 bila dengar ceritanya. Dia bekerja di sebuah syarikat. Kalau saya fikir-fikir orang macam ni, tak ada masa dia nak fikir pasal kerja agama. Faham ya? Nak cegah kemukaran, nak sebar kebaikan. Saya tanya, kebetulan masa tu bukan saya interview. Yang interview adalah Puan Zanaria lah. Tapi ketika tu saya ada urusan kejap dengan Puan Zanaria. Saya pun mencelah nak jumpa Puan Su. Saya pun terus nampak kandidat ni sedang interview ni. Saya pun terus tanya, kenapa Encik nak kerja dengan kami? Kenapa Encik tak nak berhenti kerja sekarang? Lepas tu dia pun kata, Ustazah, tempat saya kerja sekarang, saya kerja sehari 12 jam. Gini tau, dia kerja pukul 8 pagi sampai pukul, bukan 12 jam, 15 jam ke berapa. Cuba awak kira, kalau pukul 8 pagi sampai pukul 12 malam, berapa jam? 15. Lebih kurang 15 jam lah, 15-16 jam. Saya tanya dia, ya Ustazah, setiap hari saya balik pukul 12, saya masuk pukul 8 kerja. Bukan shift? Tak, bukan shift Ustazah. Saya takkan sebutlah syarikat apa semua. Nak sebut pun macam pelik kan, ada syarikat macam tu, syarikat besar. Bukan kilang, tapi melibatkan kurier. Lepas tu dia kata, Ustazah, untuk bulan ni, bulan 11 ni, bulan 11 dia kata bukan bulan 11, start daripada bulan 10 ke bulan 11, tak ada cuti langsung sebulan. Kalau sebelum ni kerja, kalau sebelum ni kerja, seminggu cuti sehari. Itu pun bukan Sabtu Ahad. Mana-mana hari dalam satu minggu. Tak tetap. Sabtu Ahad tak dapat cuti. Lagi tak boleh cuti Sabtu Ahad, dia kata. Saya dengar, kamu kerja macam tu? Saya ada anak 3 orang Ustazah. Saya langsung tak ada masa, tak ada live dengan anak. Saya keluar, saya bangun, saya balik pukul 12, semua anak isteri dah tidur. Saya tak ada cuti langsung 1 bulan. Lepas tu saya tanya gaji dia. Minta maaf lah Encik, berapa Encik dibayar dengan kerja yang sangat teruk macam ni? Lepas tu dia kata, dia sebutlah gaji dia 1,800 macam tu lah. Lepas tu dia kata belum ni dapat bonus, dapat allowance tinggi juga. Sekarang syarikat potong terus. Lagi-lagi sekarang ni dekat-dekat dengan nak raya apa semua, lagi sibuk. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya nak jawab, saya bukan nak cerita. Saya sebenarnya kan, nanti boleh tanya Puan Su, saya rasa macam, ya Allah kesiannya. Dan dia boleh bertahan kerja yang lama sebab nak cari rezeki untuk keluarga. Saya nak kaitkan, kalaulah kita kata kewajipan keluar masyarakat itu adalah kewajipan aini, menyampaikan kebaikan ataupun kebenaran kepada masyarakat itu kewajipan di atas setiap bahu. Saya baca perbahasan para alim ulama. Sebenarnya cukup sekiranya ada di kalangan masyarakat, dia menjadi fardu kifayah. Di kalangan masyarakat ada mereka yang melakukan kerja-kerja amar ma'ruf dan nahi mungkar secara
bersungguh-sungguh dan sepenuh masa. Faham ya? Cukup sekiranya di kalangan masyarakat tu, ataupun kita kata di dalam daerah ataupun di dalam sekumpulan kehidupan masyarakat, ada segolongan yang bersungguh-sungguh ataupun sepenuh masa melakukan kerja-kerja dakwah, nahi mungkar, amar makruf dan nahi mungkar. Maka yang selain daripadanya bukan kata nak terlepas, bukan tak berdosa. Dia menyumbang mengikut kadar kemampuan masing-masing. Faham ya? Contoh, saya faham sangat keadaan tuan-puan. Ustazah, saya bukan tak nak buat kerja amar makruf nahi mungkar. Saya bukan tak nak Ustazah, tapi saya tak ada ilmu. Tapi makcik duduk kat rumah je. Kalau makcik nak menyampaikan, siapa yang nak dengar? Makcik tak reti Ustazah nak bercakap. Sebab tu saya kata, tak apa makcik. Beban menyampaikan kebenaran dan mencegah kemungkaran ini bukan beban untuk setiap mukallaf, tidak. Cukup makcik jaga diri makcik. Makcik boleh sebarkan kebaikan, bagi contoh yang baik buat ahli keluarga. Makcik telah pun buat kerja amar makruf nahi mungkar. Dan makcik berinfak, bersedekah kepada mana-mana institusi ataupun mana-mana gerakan ataupun mana-mana madrasah ke apa yang membangunkan agama Allah. Infak kepada masjid, itu sudah termasuk di kalangan mereka yang amar makruf dan nahi mungkar. Ada yang jumpa, Ustazah, saya rasa saya tak jadi umat Nabi Muhammad yang baik. Kenapa ni menangis-nangis ni? Saya tak tahu nak jumpa Nabi besok nak jawab apa. Esok kalau Nabi tanya apa yang kamu buat untuk agama. Makcik tak buat apa-apa Ustazah. Susah hati makcik ni, nangis-nangis. Makcik ada tak pernah sedekah ataupun infak kepada gerak-gerak kerja dakwah ke? Ada Ustazah, ada. Maka insya-Allah makcik tergolong. Makcik termasuk. Sebab itulah kadar kemampuan yang makcik boleh buat. Dan makcik buat. Makcik bukan tak buat. Jadi sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, alhamdulillah, yang kita bacakan pada hari ini adalah firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Masya-Allah. Dan ekspedisi sekalian, mudah-mudahan anda semua tergolong di kalangan mereka yang tolong menolong dalam kebaikan dan dalam ketakwaan. Ada orang tak tahu ni, apa ni ekspedisi Ustazah? Yang saya tahu ekspedisi ni adalah kumpulan lagu rock tu kan, ekspedisi. Tapi sebenarnya ekspedisi ni, minta maaf lah kalau kumpulan ekspedisi marah pada saya, dia adalah satu idea spontan, ilham spontan masa setengah live 2 bulan yang lepas macam tu lah, 2 bulan 3 bulan yang lepas, iaitu Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Saya sebutkan kepada siapa sahaja yang hadir dalam kuliah live saya setiap pagi, hadir, anda ada ekspedisi dah, anda pejuang dakwah cyber dah. Sebab bukan senang ya nak duduk 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, semalam 3 jam. Bukan senang. Tengok semangat Ustaz Amirul tap-tap. Awak nampak tak Ustaz Amirul? No stop tap-tap. Kena urut jari pas ni. Subhanallah. Hadir saja dah berjuang. Sebab dengan anda hadir, anda menguatkan engagement dan menaikkan reach. Lepas tu yang kedua, anda naikkan lagi nilai perjuangan. Anda share pula link, ajak lebih ramai yang hadir. Lepas tu tap-tap pula nak capai 1 million. Sekarang ini 400,000 di TikTok. Lepas tu komen. Lepas tu bagi emoji. Semua itu menguatkan engagement dan menaikkan reach. Tuan-puan sekalian, kita tengok hari ini medium dakwah, kuliah-kuliah semakin menurun. Kecuali untuk kumpulan tertentu ataupun individu tertentu. Kalau kita tengok kuliah-kuliah ceramah-ceramah online sekarang ni, puluh-puluh orang je hadir. Ratus-ratus je hadir. Kalau kita himpun semua ni, lebih kurang 3,700, 2,600, 3,500, 6,000, 7,000. Alhamdulillah ni 7,000. Ingat tak sebelum ini, kita boleh capai sampai 10,000, 11,000, 12,000. Jadi, saya tak boleh buat semua ini seorang diri. Anda telah membantu gerak kerja dakwah online ini. Dan kalau kita perhatikan, yang banyak mendapat view, tinggi view adalah program-program maksiat. Adalah program-program hiburan. Live-live yang mengajak kepada perkara-perkara yang lara, yang melalaikan.
Kalau kita tengok di peringkat Malaysia, ada. Tapi tengok di peringkat overseas, luar daripada Malaysia, sangat dahsyat. Dengan pakaian yang kita panggil bogel lah, berbogel, yang tidak berpakaian. Dengan buat sesuatu yang lucah. Dengan sangat dahsyat. View masa live boleh cecah 100,000. Bayangkan ya, boleh cecah 100,000. Melucah secara live. Mengajak dan mengajar sesuatu yang ni dahsyat sekarang. Dan yang hadir tengok tu bukan hanya di kalangan negara dia, tetapi seluruh dunia tengok. Sudah tengok joget ke, menari ke, membuat aksi-aksi lucah ke, ataupun apa saja. Bayangkan ya, view boleh cecah masa live 30,000, 40,000, 50,000. Dahsyat sangat tuan-puan sekalian. Dan di Malaysia pun ada banyak live-live yang mengarut, yang melalaikan, tetapi orang boleh tengok sampai 10,000, 12,000, 15,000, tak ada apa pun. Tidak menambah ilmu, tidak menambah keimanan, tidak menambah ketakwaan. Sebab itu saya namakan anda yang hadir dan buat apa saja, anda adalah pejuang dakwah cyber. Anda insya-Allah kita tergolong di kalangan yang Allah sebut wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita tengok ayat yang seterusnya. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para hamba-Nya yang mukmin agar tolong menolong dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat. Firman Allah dalam surah Al-Asr ayat 1 hingga 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Kita semua hafal, ingat ni surah Al-Asr ayat 1 hingga ayat 3 ni. Masya Allah. Allah berfirman, subhanallah, minta maaf ya kalau nampak macam dek tisu ya, nampak macam saya memang macam Lodi bercakap macam slow-slow. Saya sebenarnya demam. Lepas tu menahan batuk juga, sesama. Lepas tu sakit kepala. Package orang demam lah daripada semalam. Lepas tu alhamdulillah, encik suami kata tadi, ustaz kata, macam mana, kuliah batal ke, tangguh ke ganti orang lain? Saya kata, saya terus jawab, tak boleh. Baru je start semalam balik kuliah, takkan hari ni dah batal? Tak boleh. Subhanallah. Tuan-puan sekalian, antaranya betul lah dakwah ni nombor satu lah. Satu perkara pasal dakwah online ni, ujian dan cabarannya, dia punya algoritma tu, bila saya buat live, lepas tu saya tak buat, memang reach tu akan jatuh sangat. Sebab apabila tak statik ya, bila graf tak statik, dia macam ni. Bila saya buat, graf naik. Bila saya tak buat live, graf turun. Impact bila turun tu, nak naik balik tu susah. Maksud saya lah, ramai orang tak dapat dah notification live Ustazah Asma Arun. Ramai yang hadir ni sebab tengok ada hebahan, ataupun sengaja cari, buka notification dah tak ada. Mereka lagi sekat kuliah-kuliah seperti ni. Mereka sekat. Mereka ada robot dia lah. Jadi sebab itu, bila once saya dah mula, saya sangat susah untuk membatalkan. Sakit ke, apa ke, tengah ada ujian ke, sebelum live tu menangis ke, bertempik ke, contohlah, down ke. Tapi saya akan paksa juga diri saya, once dah mula, apa saja ujian yang datang, saya akan berada di depan kamera. Sama juga tuan-puan, saya tahu semua ada perjuangan masing-masing, semua ada ujian masing-masing. Sebab itu, kita sama-sama berjuang tuan-puan sekalian. Ini adalah landasan kita untuk menyampaikan dakwah. Saya jumpa ramai sangat orang dapat hijrah melalui kuliah online. Ramai sangat. Yang daripada free hair bertudung, daripada tak solat-solat, daripada menderita jadi bahagia. Ramai sangat tuan-puan sekalian kehidupan berubah sebab kuliah online. Bukan kuliah online saya saja, kuliah online ustaz-ustaz, pendakwah, penceramah lain. Maksud saya, memang akhir zaman inilah medium dakwahnya. Bukan saya menafikan kuliah-kuliah yang bersemuka tu, tak. Lepas ni pun saya pergi ceramah ni, esok pun ceramah, pergi masjid-masjid, pergi agensi, pergi jumpa. Tetapi ia tidak boleh menandingi kekuatan kuliah online sekarang. Why? Sebab kuliah online ini boleh dicapai
boleh didengar dan dihadiri oleh siapa sahaja, di mana sahaja, walau apa jua keadaan. Ada ramai yang ustazah terima kasih. Sebab apa? Sebab saya tak boleh keluar, saya tak lagi masjid, saya ada anak kecil, saya tak boleh hadir majlis ilmu. Ustazah, saya lumpuh. Ustazah, saya sakit, saya terlantar. Tapi kuliah-kuliah ni lah yang memberikan kekuatan untuk saya hadapi sakit. Jadi begitulah tuan-puan sekalian. Terima kasih menjadi sahabat seperjuangan dalam gerak kerja dakwah online. Excellent pejuang dakwah cyber. Gitu. Okey, kita sambung. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, demi masa, wal as, demi masa, innal insana lafi khusr, innal insana lafi khusr, manusia itu berada di dalam kerugian. Mereka itu sentiasa dalam rugi. Illal ladzina amanu, kecuali tu ustaz terpanggil, kecuali orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan orang yang beramal soleh. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan orang-orang yang sentiasa saling menasihati untuk kebenaran, dan orang yang sentiasa saling menasihati untuk kesabaran. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah berfirman, demi masa, Allah bersumpah demi makhluknya yang bernama masa. Masa yang berjalan setiap detik ini juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bersumpah, mesti kalau kita tengok, Allah akan bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang hebat. Antaranya wasyamsi wa duhaha. Allah bersumpah demi matahari dan demi waktu duha. Bila kita tengok tafsir Al-Quran, kenapa Allah bersumpah demi matahari dan demi waktu duha? Kerana waktu duha mengandungi kebesaran keagungan Allah yang sangat hebat. Matahari, Allah bersumpah dengan bintang, dengan bulan. Allah bersumpah dengan laut, Masya Allah, dengan siang, dengan malam. Tetapi firman Allah ini, Allah bersumpah wal as, demi masa. Masa adalah makhluk Allah yang sangat hebat. Masa sekarang yang sedang kita lalui, masa semalam yang kita tidak boleh untuk patah balik walaupun satu saat yang sedang berlalu. Masa akan datang yang belum pasti. Kita berada dalam makhluk Allah yang bernama masa. Allah bersumpah demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kerugian. Sesungguhnya manusia ini hidup dalam rugi. Manusia ini dalam kerugian. Rugi. Masa berlalu, rugi. Masa berlalu, rugi. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita berniaga, kita nak rugi tak? Tak nak. Berniaga satu hari rugi, 2 hari rugi, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun rugi, tak pernah untung. Oh, kita tak tunggu 1-2 tahun nak. Kalau rugi, sehari 2 pun kita rasa tak boleh hidup dah. Tetapi manusia hari ini boleh hidup dalam keadaan setiap saatnya rugi. Tak rasa rugi macam rugi duit. Tak rasa rugi macam ruginya kesihatan, ruginya harta benda. Tetapi bila masa dirugikan, manusia tak rasa apa-apa. Sebab masa yang Allah beri percuma, tak perlu bayar. Masa yang Allah beri tu tak perlu bayar, tuan-puan sekalian. Subhanallah, saya pernah ada sesi perbincangan dengan orang yang saya memang nak dapat ilmu daripadanya. Tahu tak dia charge berapa? Ini bukan cerita lama, cerita terbaru jugalah. Saya jumpa sebab saya nak ilmu. Saya nak ilmu sebenarnya. Saya nak berbincang, tapi orang ni susahlah nak jumpa. Dia charge untuk 2 jam lebih, 3 jam 3,000. Awak faham tak 3,000? Bukan 300, 3,000. Awak rasa saya akan manfaat takkan masa yang ada tu? Sebab saya bayar masa tu. Saya dah diberitahu awal dah berapa charge-nya. 1 jam 1,500 macam tu lah. Saya takkan cerita lah Ustazah jumpa siapa, untuk urusan apa, kenapa. Saya cuma nak cerita kenapa dia charge.
kerana masanya sangat berharga. Kerana dia ada banyak perkara lain. Tak apalah, saya tak payah cerita detail lah. Cuma, bila saya diberitahu saya di-charge, mungkin ada orang, Tuan Puan kan, ramai sangat orang nak bayar sebab nak jumpa saya. Ustazah, saya nak jumpa setengah jam, berapa charge? Saya kata tak ada, saya tak pernah charge, saya takkan, bukan takkan, saya tak charge. Sebenarnya saya tak dapat jumpa pun, sebab saya tak ada ruang masa untuk jumpa orang personal. Tapi orang ni dia boleh jumpa, tak apalah. Bila charge tu mahal, saya akan manfaatkan sungguh masa. Saya manfaatkan sebab apa masa dibayar. Tetapi kita tak pernah bayar masa dengan Allah. Allah bagi kita berapa tahun dah? Kalau saya 41 tahun. Daripada pagi sampai malam. Kalau masa kita hidup ni kena bayar, awak rasa macam mana? Kena bayar dengan Allah. Kita akan hargai sangat masa. Kita akan guna sebaiknya. Tapi sebab masa yang Allah beri percuma. Sebab itu Allah berfirman, demi masa. Sesungguhnya manusia itu hidup dalam kerugian. Manusia itu hidup dalam kerugian. Bayangkan kalau kita kena beli masa. Bukan bayar. Saya kata kena beli. Contoh, kalau nak hidup 1 tahun ni, kena bayar sekian-sekian. Charge untuk 1 hari, kalau setahun 20,000. Saya tanya, awak berusaha tak untuk cari duit untuk bayar? Sangat berusaha. Okey, untuk hidup 1 tahun, bayarannya adalah 50,000. Manusia akan berusaha. Sebab takut mati. Setiap tahun, 1 Januari, kena bayar. Ataupun 1 Muharram, kena bayar. Untuk setiap masa 1 tahun. Kita akan bersungguh-sungguh nak kata betapa mahalnya nilai masa. Kita akan sanggup kerja teruk-teruk sebab nak bayar. Alhamdulillah dapat. Orang kata umur 1 tahun. Nanti kumpul lagi duit untuk bayar 1 tahun, nak hidup lagi 1 tahun. Sebab itu, saya beri ni gambaran supaya kita mudah faham betapa mahalnya nilai masa yang Allah beri. Tapi Allah beri percuma. Dan setiap masa berdetik. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan ada hadis Nabi menjelaskan perkara ini. Nabi bersabda, yang saya ada tulis hari tu yang saya ada tulis dalam tulisan tu, Nabi bersabda, adakah kamu mengira setiap masa yang berlalu itu tidak ada malaikat yang akan mengawasi dan mencatat? Subhanallah. Lalu sahabat itu bertanya semula, ya Rasulullah. Maksudnya bukan bertanya, menunjukkan keluhan, kebimbangan. Rasul pun kata, celakalah kamu. Bukan Rasul mencelakakan, Rasul kata celakalah. Maksudnya memang beratlah. Setiap masa berdetik itu ada malaikat mengawasi dan mencatat apa yang kita lakukan. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, sebab itu Allah berfirman, wal-'asr, demi masa. Manusia itu hidup dalam kerugian. Illa, kecuali, Nabi kata kecuali, illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan melakukan amalan-amalan yang kebaikan. Wa tawasau bil haqqi, dan mereka yang saling ingat mengingat tentang kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling ingat mengingat tentang kesabaran. Inilah golongan. Berapa golongan? 4 golongan yang tidak rugi. Inilah 4 golongan yang tidak rugi. Sebab apa? Allah bermula dengan la nafiyah. Allah menafikan. Wal-'asr, demi masa, sesungguhnya manusia itu hidup dalam kerugian. Illa, kecuali. Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan semua manusia rugi. Illa, kecuali. Siapakah yang hidupnya tidak rugi? Illa allazina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang beramal saleh. Golongan yang kedua, wa tawasau bil haqq, dan mereka yang saling ingat mengingat ataupun tolong menolong dalam kebenaran. Wa tawasau bis sabr, dan orang yang ingat mengingat dan tolong menolong dalam kesabaran. Inilah golongan yang tidak rugi. Suami isteri tolong sabar menyabar, adik-beradik, kawan-kawan di tempat kerja, kan, saling kuat menguat, yang menguat ke arah kesabaran dan kebenaran. Inilah golongan yang tidak rugi. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, Allahu Akbar.
Bersyukurlah kalau anda berada dalam kumpulan ini, dalam suasana ni, yang selalu mengingat tentang kebenaran dan mengingat tentang kesabaran. Bukan hanya berada dalam kumpulan bincang pasal dunia, bincang pasal hiburan, bincang pasal hal-hal yang melalaikan. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, nak mengingat tentang kesabaran dan juga tentang kebenaran, ia ada satu benda yang manusia tak suka. Benda berat, benda boring, benda yang beratnya mikir. Gitu ibaratnya. Masya Allah. Sebab manusia ni secara nafsunya, bukan secara fitrah, secara manusia nafsunya, okey, ringan-ringan je, jangan berat-berat, relax sudah, jangan ni sangat, okey, chill, enjoy. Secara nafsunya manusia sukakan begitu, dan syaitannya nak suruh manusia begitu. Tapi didikan Nabi Muhammad SAW terhadap para sahabat tidak. Mesti dia ajar buat semua bersungguh-sungguh, sentiasa mengingat dan berfikir tentang umat, berfikir tentang dakwah, berfikir tentang bagaimana nak cegah manusia pada kemungkaran dan perkara melalaikan. Begitu juga para sahabat. Masya Allah. Tapi bukan bermaksud mereka ini tidak bergembira dengan hidup. Tidak. Bila dengan ahli keluarga mereka bersunda gurau, mereka meluangkan masa. Tapi bila buat kerja dakwah, bila mereka buat kerja agama, mereka buat sehabis baik dan bersungguh-sungguh. Muslimin muslimat, penjelasan. Imam Syafi'i menyampaikan suatu ungkapan yang isinya, sesungguhnya orang-orang yang majoriti daripada mereka ini lalai akan merenungkan surah ini. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab, Syekhul Islam, menjelaskan ungkapan Imam Syafi'i ini. Imam Syafi'i berkata, seandainya Allah tidak menurunkan dalil kepada makhluknya selain surah ini, pastilah surah ini sudah mencukupi. Masya Allah, Syekhul Islam mengungkapkan, ini ungkapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sebut apa? Seandainya Allah tidak menurunkan dalil kepada makhluk selain daripada surah ini, pastilah surah ini dah cukup. Maksudnya kalau tidak diturunkan surah-surah yang lain ataupun ayat-ayat yang lain untuk makhluk, sebenarnya surah Al-Asr ini sudah cukup untuk dikupas, untuk dibahas, untuk difahami dan ditakuti, diberikan peringatan yang sangat tegas kepada sekalian makhluk. Demi masa, manusia itu dalam rugi, dalam celaka, dalam keadaan yang malang, dalam keadaan yang teruk, dahsyat, menakutkan, kecuali 4 golongan. Orang yang beriman, orang yang buat amal soleh, orang-orang yang saling tolong-menolong dalam kebenaran, tolong-menolong dalam kesabaran. Tuan-puan sekalian, ibu-ibu masak kat rumah, itu amal soleh. Kemas rumah, jaga kebersihan, itu sebahagian daripada iman. Semua amal soleh tu. Sebab apa ramai hari ni mak-mak bakal orang tua umur 60-70 hari-hari duduk ngadak TV. Lepas satu drama ke drama, lepas satu movie ke movie. Kan ada Astro kat rumah, contoh. Pasu sekarang ada Netflix pula, tak habis-habis lah cerita kat cerita. Dah tua dah bangka dah. Umur 7 lebih, 6 lebih, 50 lebih. Ini anak-anak cerita kat saya, Ustazah, macam mana mak saya asyik tengok movie je. Mak saya kat rumah tu tak nak pun pergi hadir-hadir kuliah, Ustazah. Tak nak pun mak saya kat rumah tu nak macam hadir kuliah online pun tak nak. Pasal ada grup-grup kat taman, dekat surau, dekat masjid pun dia tak nak ikut, grup-grup ngaji ke apa semua. Saya pun tanya, macam mana perangai mak kamu kat rumah? Ustazah, dia tu marah-marah. Dulu tak maki, sekarang ni dia makinya. Suka marah-marah, semua benda tak kena. Kalau kami balas sikit je lambat WhatsApp, teruslah dia ungkit-ungkit, maki hamun. Saya kata itulah, apabila jiwa terlebih hiburan, terlalu banyak hiburan, kononnya atas nama nak menikmati pencen, nak menikmati, maaflah saya cakap macam kasar, macam keras kan, nak menikmati alam usia emas, tak nak fikir berat-berat, nak ringan-ringan. Tuan-puan sekalian, bila kita jadi umat Islam, kita ada tanggungjawab sampai mati, bukan pas sampai pencen. Bukan dah pencen, itu kerja. Tapi umat Islam tak pernah pencen. Manusia tak pencen. Kita orang Islam tak pencen sampai mati, sampai nafas akhir. Mesti menyumbang kepada agama Allah. Sebab itu kita jumpa ada orang 60, 70. Oh, dia punya istiqamah dengan masjid, jaga masjid, hadir majlis ilmu, menyumbang kepada gerak kerja dakwah, mesti nak menyumbang, dan mereka tak pernah berhenti bekerja.
Kalau saya jumpa ramai orang 70 lebih kerja lagi, saya kata kenapa pakcik? Anak-anak memang marah, tapi kalau pakcik berhenti bekerja, maksudnya pakcik berhenti jadi manusia. Manusia ni Allah beri kita pelbagai nikmat, pakcik ni jawab. Bagi mata, hidung, mulut tak berhenti, takkanlah untuk rehat. Memanglah anak-anak kata rehat lah ayah, rehat lah mak dah ni. Tapi saya jumpa ramai makcik-makcik umur 60, 70. Tapi masih aktif, masih kuat. Kan buat program tu, kan buat program ni. Macam-macam lah kerja-kerja kebajikan. Sehat, Allah bagi sehat kuat. Sebab apa? Dia memanfaatkan setiap masa yang Allah beri. Amanah yang diberi. Tuan-puan sekalian, bukan nak suruh orang tua umur 60, 70 kerja macam orang muda. Mengikut kadar kemampuan lah. Tapi bukan bermaksud dah umur-umur begitu duduk lepak, tengok TV, main cucu, tengok TV, main cucu, rehat, tidur. Sebab kita menghentikan fungsi kemanusiaan itu sendiri. Jadi saya sebut begini, siapa-siapa yang dah nak pencen yang dengar ni, siapa-siapa yang ada plan sekian-sekian ni, nanti saya dah pencen, saya nak enjoy, saya nak melancong seluruh dunia, saya nak pusing dunia. Boleh, bukan kata tak boleh. Tapi mesti ada matlamat. Saya nak pusing dunia, saya nak belajar ilmu agama, saya nak menyampaikan agama Allah di setiap tempat yang saya pergi. Lepas tu buat apa? Dia pun print apa? Brosur-brosur tentang agama Islam. Dia pergi jelajah bahagian dunia yang tak ada umat Islam. Lepas tu dia pun beri, walaupun dia beri brosur. Okey kalau begitu. Bukan maksud bertebaran di muka bumi, pergilah menjelajah bumi, pergi keliling bumi untuk diri sendiri. Enjoy, menikmati bumi, menikmati negara 4 musim. Sekian-sekian. Lepas tu share dekat Facebook, share kat media sosial. Tetapi Allah perintahkan kita bertebaran di muka bumi, menjelajah muka bumi, ataupun kita pergi berkepada di bumi adalah untuk menyebarkan kebaikan, untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, menambahkan ilmu, untuk kita menyampaikan lagi contoh. Apa sekalian, setuju tak dengan apa saya cakap? Memanglah terasa sikit kan. Jadi Masya Allah, tuan-puan sekalian, Netflix ni, ada yang kata pasal Netflix ni kan, kalau nak sebut pasal Netflix ni adalah sumber utama kerosakan manusia pada hari ini. Saya sebutkan begitu, sumber utama kerosakan. Dan akan ada yang tak bersetuju Ustazah, it depends. Macam tu. Dia tergantung katanya. Dia tergantung Ustazah. Dia depends pada seseorang. Betul, ada orang boleh kawal. Bila dia tengok, dia boleh hentikan bila-bila masa. Tapi ada orang tak boleh kawal diri. Cukup kalau kita nak buat ukuran macam ni. Kita boleh kontrol tak? Stop bila azan. Kalau azan tak boleh nak kontrol, tak boleh nak stop hiburan. Dia lain ya, ceramah normal, perkongsian ke ceramah. Kalau kuliah maghrib, lepas tu isyak, tak berhenti lagi sebab ia bukan ditangguhkan kerana perkara yang melalaikan. Tetapi ilmu juga adalah satu keperluan ataupun satu perkara yang besar. Ibadah. Maksudnya ibadah dengan ibadah. It's okay. Boleh tak tengah-tengah tengok syok-syok, lepas tu azan, terus tutup? Boleh tak? Kalau orang tanya saya, Ustazah nak tahu kita ni boleh kontrol tak? Ataupun kita di kalangan orang yang tak lalai dalam berhibur? Soalan saya, boleh tak? Kalau waktu solat je boleh stop? Dan adakah dengan hiburan tu mengurangkan tak waktu kita dengan Al-Quran? Adakah lepas solat, sebab dah tak sabar nak sambung balik ni, cerita tu tengah tu sampai kita tak zikir, lepas bagi salam je on terus dengan pakai telekung. Kalau macam itulah keadaan kita termasuk orang yang menjadi hamba hiburan. Solat tu cuma sebab rasa bersalah, kan tak solat teruk sangat. Sebab terpaksa. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Saya nak tanya, macam mana situasi kita nak nampak benda tu sangatlah penting. Benda tu sangat penting. Benda tu sangat most important thing. Okay, contoh saya bagi contoh. Ustaz Amirul, Akira, Munira yang menonton ni. Saya bagi contoh. Kalaulah kita fikir, saya bukan kata perkara penting, saya kata apakah kalau orang penting lalu, siapa orang paling penting kalau kat Malaysia? PM kan? Yang amat berhormat Perdana Menteri.
Contohlah, kita tengah menyapu rumah, nyapu-nyapu. Tiba-tiba PM lalu. Berhenti tak menyapu? Berhenti menyapu kan? Sebab apa? Sebab orang penting ni, terkejut ni. Macam itulah ibaratnya. Berhenti menyapu. Kita tengah makan-makan dekat restoran, tiba-tiba PM masuk. Berhenti tak makan? Terhenti makan. PM yang mak berhormat. Contoh, saya nak bagi contoh. Sebab orang penting ni terkejut, terhenti kita punya tugasan. Kalau contoh tengah tengok Netflix dekat phone, tengah syok-syok, tiba-tiba PM duduk depan, berhenti tak tengok? Pause. Terus tunjuk hormat lah. Ibaratnya macam tu. Bermaksud betapa pentingnya orang tersebut sampai kita begitu. Contoh lain, kita dekat rumah. Orang paling penting dalam rumah siapa? Mak ayah. Bila mak ayah panggil, kita berhenti tak apa yang kita buat? Berhenti. Kita tengah apa? Tengah mak pun panggil. Munira. Kita pun tutup buku yang kita tengah baca ataupun ni, kita pun ni. Menunjukkan ibu kita tu penting. Kita akan hentikan. Tapi bila Allah panggil, hayya ala salah, datanglah semayang. Hayya ala falah, datanglah menuju kejayaan. Kita hentikan tak? Kita berhenti tak buat urusan-urusan kita? Tuan-puan sekalian, the most powerful action ataupun tindakan ataupun langkah ataupun the most powerful parenting yang terbaik, parenting yang, kalau orang tanya apa tip parenting yang paling utama, paling penting, apabila ibu bapa boleh tunjuk contoh, bila azan je depan anak-anak, dia boleh berhenti segala urusan. Kalau tengah masak pun azan, dia boleh tutup, terus ambil wuduk solat. Anak bila tengok, anak ini diajar apa? Anak ini akan diajar apa, tuan-puan sekalian? Perkara yang paling penting dalam hidup adalah panggilan Allah. Anak ini akan membesar dengan Allah adalah yang paling utama. Allah adalah nombor satu. Berkorban demi Allah nombor satu. Berjuang untuk agama Allah nombor satu. Dia akan mendahulukan Allah daripada dirinya. Subhanallah. Maksudnya ibu bapa ni, dia kena tunjuk benda ni depan anak-anak. The rest, selebihnya, Allah akan permudahkan untuk didik anak, untuk bentuk anak. Tak perlu ibu-ibu ni menagih. Kalau mak panggil, datanglah terus. Tak perlu. Apabila ibu ni tunjuk contoh, apabila Allah panggil, ibu ni berhenti buat kerja, berhenti buat urusan. Ataupun ibu ni bijak, dia aturkan urusan, mesti siap. Kalau masak, tak ada dia nak masak pukul 12.30. Dah tahu pukul 12.30 nanti, tengah-tengah azan dia dah masak awal. Sebab apa? Dia dah nak ready. Cara macam ni menunjukkan apa? Tidak ada yang lebih penting daripada Allah, seruan Allah, panggilan Allah. Apa yang berlaku? Allah akan utamakan kita. Allah akan dahulukan kita. Allah akan beri perhatian kepada kita kerana kita sangat memberi perhatian kepada panggilan Allah. Allah utamakan kita sebab kita utamakan panggilan Allah. Allah akan berikan pertolongannya dengan sangat cepat sebab kita juga sangat cepat menyahut panggilan Allah. Hayya 'alas salah. Dan Allah berfirman, aqimis salah li zikri. Dirikanlah salat untuk mengingatiku. Tapi kita solat pula ingat selain Allah. Kita pula bila solat ingat selain Allah. Angkat takbir je duk ingat masalah, duk ingat itu, duk ingat ini, duk ingat ni. Sepatutnya masa solat, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Macam tadi ada orang penting, kita akan berhentikan semua benda kita buat, kita fokus pada dia. Tapi bila solat, kita bukan berhadapan dengan makhluk, bukan berhadapan dengan orang penting. Kita berhadapan dengan pemilik seluruh makhluk, pemilik bumi, pemilik langit, pemilik segala-galanya. Tapi kenapa kita tak boleh rasa? Kenapa kita tak boleh rasa, tuan-puan sekalian? Bila kita Allahu Akbar, kita sedang berhadapan dengan, tak boleh nak gambarkan, berhadapan dengan apa? Yang Maha Agung, yang memberikan segala nikmat kepada kita, yang memberikan segala-galanya yang kita perlu dan kita mahu, yang Maha menyayangi kita, yang Maha memberi perhatian kepada kita. Sepatutnya 5 minit kita solat, kita solat dengan penuh gembira dan bahagia sebab saat itu kita sedang berbicara dengan Allah. Tuan-puan sekalian,
Saat kita baca Al-Quran, itu saatnya Allah berbicara dengan kita. Semua kalamullah, Allah cakap dengan kita. Saat kita solat, itu saatnya kita berbicara dengan Allah. Sebab itu dalam solat, kita non-stop bercakap. Adakah orang berhenti bercakap masa solat? Tak ada. Tak ada orang berhenti bercakap masa solat. No. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Dan segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Sebab itu, tolong wajibkan diri tuan-puan sekalian, tahu makna dalam solat. Siapa yang kata, macam mana saya nak sebut kalau ayat kasar, tapi kan nanti orang cut bahagian ni pasal orang wider kata ustazah ni apa ni. Cuma saya nak cakap seolahnya kita ni berdusta kalau kita kata kita ni suka solat, ataupun kita kata macam dia macam ni. Mustahil ya kita nak agak mustahil, mungkin boleh tapi mustahil kalau kita tak faham maksud dalam solat. Kita nak solat dengan gembira, syok, khusyuk, nak menghadirkan hati, khudu'. Kalau kita nak menghadirkan hati, sangat susah kalau kita tak faham bacaan dalam solat. Sangat susah. Cukuplah kalau saya cakap satu bahasa yang saya sendiri tak faham, tuan-puan pun tak faham. Macam mana nak menghayati ya? Tuan-puan sekalian, jadikan azam tahun baru ni. Walaupun ada orang marah, Ustazah ni bukan tahun baru kita, tak payahlah nak sebut tahun baru. Tapi kita tak boleh elak sistem seluruh dunia menggunakan tarikh ini. Dan bukan berdosa pun kalau saya sebut tahun baru. Yang berdosanya kita sambut tahun baru ikut cara Majusi. Sambut tahun baru ikut cara Kristian. Sambut tahun baru ikut cara Majusi, Nasrani, Kristian ya. Itu barulah haram. Menyambut tahun baru ikut cara orang bukan Islam, itu haram. Okey, tuan-puan sekalian, siapa yang saya tulis malam tadi, lewat dah juga pukul 10.30. Saya tulis apa? Saya kata, siapa yang nak ubah hidup dia, ataupun dia nak berubah tapi tak tahu daripada mana nak mula, saya sebut mulakan dengan solat. Pertama, saya tuliskan iaitu saya tulis apa ya? Solat berjemaah. Tak pedik. Saya tulis pertama solat berjemaah. Saya tulis yang kedua solat memahami bacaan dalam solat. Yang ketiga solat di awal waktu. Kalau kita boleh buat tiga ni, kita sedang menyempurnakan solat. Siapa yang sedang menyempurnakan solat, bermaksud dia sedang menyempurnakan hidupnya. Siapa yang sedang sukses dalam solat, dia sebenarnya sedang membina sukses dalam hidup. Tuan-puan sekalian, pasal solat jemaah, saya sendiri sangat-sangat menjadi isu besar lah. Saya marah lah macam tu lah. Kalau anak saya tak solat jemaah. Saya bukan nak kata saya bagus. Saya nak sebut, contohlah anak perempuan, dia sama-sama kat rumah, dia tak solat jemaah. Itu adalah satu kesalahan besar dalam parenting ataupun dalam keluarga. Yang lelaki memang wajib semua pergi surau. Maghrib, Isyak, subuh wajib pergi surau, pergi masjid. Tapi yang perempuan ni, ada waktu mereka pergi, ada waktu tak pergi. Kalau saya balik pukul 10 malam, saya jumpa anak-anak, antara soalan saya akan tanya, solat maghrib Isyak tadi Sarah dengan Atikah solat macam mana? Solat jemaah tak? Kadang-kadang dia orang terlupa, dia orang tak solat jemaah. Saya akan tanya macam ni, kalau Umi bagi pilihan, nak RM1 ke nak RM27? Nak yang mana? Dia akan jawab nak RM27. Kenapa? Sebab RM27 boleh beli macam-macam. Macam-macam makanan boleh beli, barang pun boleh beli. RM1 tak tahu nak beli apa RM1. Ada jugalah gula-gula, bolehlah RM1. Nak yang mana? Nak RM27 ke nak RM1? Dia akan jawab nak RM27. Soalan yang sama saya tanya kepada staff yang ikut. Kami solat jemaah dekat kedai perabot. Saya minta masa hari kad nilai baru ni, pusing. Ada nak cari nak solat masa tu. Sebab cari barang. Nak hias ni lah studio ni. Ada beberapa tempat nak tumpah solat tak boleh. Akhirnya kedai ada nilai kan, ada banyak kedai perabot kan. Saya pun minta lah dengan Pakistan tu, saya nak tumpah solat. Dia kata tak ada ruang solat.
Saya nak solat tepi-tepi ni ya, tepi almari ni, tepi-tepi sofa ni. Alhamdulillah dia bagi. Lepas tu dia bagi satu je sejadah. Saya kata nak 4 sejadah. Sebab nak solat jemaah. Dia orang boleh, alhamdulillah dia orang boleh tolak kerusi, tolak kerusi nak biar ada ruang untuk solat jemaah lelaki perempuan. Pasal ada seorang staff, dia sebenarnya jauh sikit, seorang. Lepas tu saya pun panggil, awak nak RM1 ke nak RM27? Saya kata ini terakhir ya, terakhir awak solat seorang-seorang, terakhir. Kenapa awak tak masuk je solat jemaah tadi? Awak nampak kami solat jemaah. Saya dah hampa dah sejadah, ada nampak sejadah kosong. Saat dia kata macam dekat pula dengan ustazah, macam tak jauh, macam tak ada border. Saya kata, kalau awak pergi Mekah, awak pergi Madinah, awak boleh nampak. Kalau kat Mekah tu lagi lah, sebelah-sebelah je. Awak pernah pergi Mekah? Awak pernah, Ustaz Minu pernah umrah? Betul tak dekat Mekah? Dekat Mekah, solat, laki perempuan tu sebelah-sebelah je. Lagi-lagi dekat tawaf ke, dekat mana? Dekat sa'i ke, dekat mana? Saya kata tak ada masalah. Sebab kita ni, kalau kat Malaysia kita ingat apa? Kalau solat jemaah ni, mesti kena dengan, perempuan lelaki mesti kena ada penghadang, kena apa. Tak ada. Dalam keadaan tertentu, jaga solat jemaah. Terlalu besar beza dia, terlalu besar. Saya kata, awak pun tak nak RM1 kan? Awak nak RM27. Tapi itu hal dunia. Kenapa hal akhirat awak tak nak kejar macam tu? Kenapa hal-hal akhirat? Memanglah sebab tak nampak. Tak nampak, tapi itu hadis yang sahih. Perbezaan 27 kali ganda. Kenapa awak tak nak kejar hal akhirat? Kenapa awak tak nak kejar hal akhirat? Beza besar sangat 27 dengan 1. Kalau ditukar kepada duit, awak memang akan ambil RM27. Mustahil awak nak ambil RM1. Tapi kenapa hal akhirat awak ambil ringan? Ini tentang tempat kita nak tuju. Ceramah. Ceramah walaupun pada staf ke ceramah. Tuan-puan sekalian, saya nak bagi tahu suami isteri yang suami tak pergi solat dekat masjid surau tapi buat jemaah dekat rumah. Okey. Tapi ada ramai suami isteri tak solat jemaah pun kat rumah. Dua-dua suami isteri semayang tapi tak jemaah. Alasan apa? Oh, saya tak tahu sangat, saya tak layak jadi imam. Habis tu kenapa akad nikah dulu? Bukankah akad nikah itu jadi pemimpin dan akad nikah tu untuk jadi imam dan isteri jadi makmum? Saya kata susah apa tuan? Beza dia niat je, yang lain semua sama. Kalau maghrib isyak tu kan baca kuat. Kalau tuan tak reti dan takut nak baca kuat, tuan boleh baca perlahan macam baca asar dengan zuhur. Ada pula kata, ustazah, anak tak boleh, kami gila-gila sebab ada baby. Pengalaman saya, 7 orang anak. Bila kita nak jemaah, anak tu letak tepi, walaupun anak tu menangis macam mana pun, saya tak pernah nampak anak tu jadi, anak tu ada yang menangis tak boleh letak. Kita boleh dukung, tapi kena pastikan pampers anak tu bersih, tak ada najis. Tapi pesen saya, tak apalah anak tu menangis. Menangis tu bagus untuk paru-paru dia. Kalau doktor lah, memang menangis tu bagus untuk paru-paru dia, untuk bahagian abnormal dia. Menangis tu takkan menyakitkan anak, tak akan mudarat macam tu. Lagipun bukan lama, 5 minit 10 minit. Dia nangis dia berhenti, dia nangis dia berhenti. So anak takkan jadi penghalang untuk kita jemaah. Dan percayalah, bila anak tu dah biasa, dia nampak kita solat, dia tahu macam mana pun kita takkan ambil dia. Akhirnya anak tu behave, anak tu okey. Dia boleh duduk elok, dia boleh main, dia tunggu mak dia habis solat. Tolonglah berusaha untuk solat jamaah. Sebab apa? Kalau nak cerita pasal solat jamaah ni, saya masa ni saya tak boleh pukul 9 saya kena gerak, saya ada ceramah kat KL ni. Kita cerita lain kali betapa besarnya fadilat kelebihan solat jamaah, tuan-puan sekalian. Dan sampai Nabi pernah nak bakar rumah seorang sahabat yang tak pergi jemaah dekat masjid. Why, tuan-puan sekalian? Jadi usahalah untuk solat jemaah. Siapa yang duduk kat office, kerja kat office, itu yang saya tegur. Kita dekat pejabat kita buat satu surau, kita sewa satu lot yang kita kena bayar 4,000 lebih sebulan, satu lot, semata-mata buat surau untuk staff. Kami kan ada staff lebih kurang dalam 130 orang lah yang bekerja di satu tempat ni. Tapi kita bukan pejabat yang satu pejabat, tak. Kita shop lot. Lepas tu kita sewa satu shop lot bawah, yang sewa ni 4,000 lebih.
semata-mata buat surau. Dan kita wajibkan, semua staf wajib solat jemaah. Wajib solat jemaah. Tapi tak semua ambil berat. Ramai yang solat sorang-sorang. Ramai juga yang solat kat bilik. Ramai solat kat sini. Tapi ada yang jaga. Ui, besar sangat. Kalau kita tanya nak RM1 ke RM27, semua pilih RM27. Tapi bab solat, semua ambil mudah. Solat di awal waktu, kemudian memahami bacaan dalam solat. Tuan-puan sekalian, doa iftitah tu saja, kalau saya sebut tadi, Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Tahu tak, 3 kalimah ni kalau kita faham maksud Allahu Akbar, bayangkan ya, dia ibarat macam ni. Ibarat macam ni. Bila kita puji orang, awak ni comel secomel-comelnya. Awak ini baik sebaik-baiknya. Bayangkan kita puji Allah. Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah. Ya Allah, aku memujimu sebanyak-banyaknya. Kalau nak puji banyak-banyak, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Maksudnya kita puji tu banyak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kali? 100 kali. Ui, banyaknya pujian. Tapi dalam doa iftitah, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Sekali je sebut, tapi sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Bukratan wa asila, pagi sampai petang. Hebat sangat, tuan-puan sekalian. That's why Nabi sebut kepada sahabat yang baca doa iftitah dalam solat. Doa iftitah ni ada hadis Nabi, yang mana ketika tu Nabi jadi imam, kemudian ada makmum. Selepas solat, Nabi bertanya, siapakah di belakangku tadi yang mana dia memulakan solat dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu doa iftitah yang disebut. Awak baca, awak cari sekejap. Bila cerita awak cari terus hadis. Saya nak baca. Nabi kata, sesungguhnya pintu syurga terbuka untukmu. Pintu syurga pula, pintu langit. Nabi dapat wahyu tu ketika solat. Bayangkan, ada sahabat Nabi yang baca doa tu sebelum Allahu Akbar, terus baca zikir tu, baca doa iftitah. Nabi sebut apa? Nabi kata, sesungguhnya pintu langit terbuka untukmu. Pintu langit terbuka. Bila baca, sebab itu namanya doa iftitah. Doa iftitah maksudnya doa pembukaan. Bagi membuka solat, mulakan dengan doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ramai orang tak suka. Bukan tak suka, malas. Malas baca. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah terus. Malas baca. Sebab rasa macam panjang. Rasa macam nak cepat, sibuk sangat ni. Tahu tak siapa yang baca doa iftitah? Maksudnya iftitah, sampai kata Fatahah, buka, iftitah pembukaan. Ini adalah doa membuka solat dan doa membuka pintu langit. Dan kita tahu as-salah ad-du'a, solat adalah doa. Tu apa sekalian? Solat adalah doa. Solat itu doa. Itu dari sudut penjelasan daripada Nabi, solat itu adalah doa. Daripada awal kita mula Allahu Akbar sampai bagi salam, semuanya adalah doa, doa, doa. Kamu cari je dalil doa iftitah daripada hadis Nabi. Allahu Akbar. Okey. Nabi SAW bersabda. Tak, kisah tu, kisah. Ini bacaan-bacaan je, dek. Kisah Nabi sebut tu. Awak cari fadilat doa iftitah. Kejap-kejap saya baca ni. Sebenarnya doa iftitah ni ada, kalau baca Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan ni, ada ke-12 cara bacaan. Okey, saya sebutkan bacaan yang ke-7. Saya harap lepas saya sebut ni, saya kongsi ni, tuan-puan, tak ada alasan dah tak beramal. Sebab ini adalah bacaan
antara yang paling pendek. Paling pendek. Dan kita semua ingat. Memang ada yang lebih pendek, tetapi yang ni paling pendek dan kita semua ingat. Ia daripada hadis riwayat Muslim nombor 150. Maksudnya ia ada daripada hadis yang sahih. Bacaan ini adalah bacaan pada hadis yang sahih. Ada orang dia rasa ustazah doa iftitah tu panjang, lebih panjang daripada Fatihah, kadang nak cepat. Lepas ni dia tak ada alasan. Saya berkongsi satu bacaan yang mana nak cepat ke, tak sempat ke, sibuk ke, sakit ke, kita boleh baca. Apa dia? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cukup. Oh, ya ke ustazah? Betul ke ustazah? Saya tak pernah dengar ni. Yang saya tahu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhali allazi fatara samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ustazah panjang sangat ustazah. Saya tak hafal satu, kedua. Kalau dah nak cepat Fatihah terus je. Jadi, tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sebut apa? Bacaan doa iftitah yang saya kongsikan ini, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Setakat itu saja, ia juga bacaan yang sahih daripada Nabi. Daripada hadis Nabi SAW, hadis sahih riwayat Muslim nombor 150. Jadi kalau kita baca doa iftitah setakat itu dah sempurna. Jangan sekali-kali kita rasa nanti pahala separuh lah kot, ataupun itu yang tak sempurna. Yang sempurna kalau baca sampai habis. Tak. Yang kita baca sampai habis tu juga adalah salah satu daripada bacaan doa iftitah. Bacaan. Sebab doa iftitah ni banyak. Tapi siapa yang baca sampai tadi tu je dan faham maksud, Masya Allah, kita punya solat dah jauh berbeza dah. Sebab apa Nabi sebut? Maka dibuka baginya, pintu langit dibuka baginya. Siapa yang bila solat Nabi kata, lalu dia membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Nabi kata pintu langit akan dibuka baginya. Maksudnya doa kita akan diangkat oleh Allah. Allah memakbulkan doa-doa yang kita minta dalam solat. Pintu langit dibuka untuk kita, untuk orang yang membaca doa iftitah. Maksudnya, tapi kalau dapat baca sampai habis, okeylah kalau orang tanya, ustazah mana lebih baik? Baca sampai tu ke baca sampai habis? Saya jawab begini, kedua-duanya baik, kedua-duanya sempurna. Jangan buat perbandingan. Tak boleh buat perbandingan. Kalau di segi pahala, mudah-mudahan baca yang lebih panjang, lebih banyak pahala. Macam solat, macam Al-Quran lah. Lagi banyak baca, lagi banyaklah pahala. Tapi kita tak buat perbandingan. Mana lebih baik? Si A yang baca satu muka surat ataupun si B baca 2 muka surat. Kita tak nak kata si B lah lebih baik pada si A. Kita tak buat perbandingan mana lebih baik. Tetapi dari sudut pahala, baca lebih panjang, maka lebih banyaklah pahalanya. Begitu. Sebab kedua-dua bacaan sempurna. Kalau kita dapat baca lebih panjang, bacalah lebih panjang. Sebab maksud saya sebut bacaan bacaan yang panjang ya. Okey, ada yang kata ustazah baca doa iftitah tadi dengan maksud Allahu Akbar kabira, Allah yang maha besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Wa subhanallah, maha suci Allah, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ini kisah ni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sayyidina Abdullah bin Umar menceritakan kisah seorang sahabat yang membaca zikir yang agak kuat di dalam solatnya. Usai solat, Rasulullah bertanya, siapakah lelaki yang telah membacakan zikir yang didengarinya itu? Sahabat tersebut telah mengucapkan lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini cerita riwayat Muslim ni. Nabi dengar ada seorang sahabat di belakang Nabi, dia baca kuat sampai Nabi dengar. Yang mana Nabi tanya, siapa yang baca masa solat tadi lafaz Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Pada mulanya sahabat tersebut mendiamkan diri kerana bimbang andai beliau melakukan kesalahan. Takut, tak ngaku dia. Mula-mula dia diam. Dia tak mengaku yang dia baca sebab takut dia dah buat salah. Namun akhirnya beliau mengaku juga. Lalu Rasulullah SAW, Nabi bersabda, ajab
Kecil sangat ni. Sekejap. Ajibtulaha. Kecil sangat tulisan ni. Tak apalah. Tak apa. Aku takjub dengan kalimah zikir ini. Aku takjub dengan kalimah zikir ini. Betul. Kalau awak nampak kan, tak nak baca langsung, tahu tak? Subhanallah. Aku takjub. Ajibtu laha. Futihat laha abwabus sama. Nabi kata, aku takjub dengan kalimah zikir ini kerana pintu langit telah terbuka disebabkan ucapan ini. Masya Allah. Tuan puan sekalian, hadis sahih riwayat Muslim. Ini daripada Nabi. Siapa yang bila salat dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Nabi kata aku sangat takjub dengan kalimah-kalimah ini kerana pintu langit telah terbuka disebabkan ucapan ini. Dek, kamu dua pernah dengar tak kisah ni? Saya pernah sebut banyak kali dah kan? Subhanallah. Tapi nak katanya, ramai orang yang tak tahu. Siapa yang baca doa iftitah walaupun sependek itu, langit terbuka untuknya. Maksudnya bila dia baca lagi doa dalam solat. Apa doa dalam solat? Rabbi ufilli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Rabbi ufilli, ya Allah ampunilah aku, warhamni rahmatilah aku, wajburni tutuplah aibku, warfa'ni tinggikanlah darjatku, warzukni berikanlah rezekiku, warzukni wahdini berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini wa'fu anni berilah kesihatan kepadaku dan maafkanlah aku. Saya kata sihat, saya demam tadi. Bila baca doa antara dua sujud ni, baca dengan perlahan-lahan. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Sebab itu saya cakap tuan-puan kena faham maksud dalam solat. Siapa yang solat, dia faham maksud dalam solat, dia tak sempat nak fikir benda lain. Tak sempat. Tak sempat nak berkhayal. Tak sempat nak melayan perasaan sedih dia dalam solat, perasaan geram dia dalam solat. Sebab apa? Fikiran kita akan fokus. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Rabbighfirli warhamni, rahmatilah aku, wajburni tutuplah aibku, warfa'ni tinggikanlah darjatku, tinggikanlah kedudukanku, warfa'ni warzukni rizkikanlah, berikanlah rizkiku kepadaku, warzukni wahdini berikanlah hidayah kepadaku, wa'afini wa'fu anni afiatkan, sihatkanlah tubuh badanku, sihatkanlah diriku, wa'fu anni maafkanlah aku. Okey, masa dah time's up, masa dah habis. Saya kena bergerak dah. Saya ada lokasi ceramah di KL. Saya daripada Seremban. Mudah-mudahan dapat ilmu pada hari ini, mendapat manfaat. Kita lebih kurang 5,000 tadi, 3,000 lebih, 5,400, 5,500. Berapa tadi? 5,500 campur 3,000, 8,000, 9,000 lebih kurang. Alhamdulillah, 9,000 yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan anda istiqamah. Kita jumpa lagi pagi besok pukul 7 dalam kuliah. Esok sambung lagi kuliah Riyadhus Salihin. Kita akan sambung lagi kitab kita. Hari ini kita dah baca 2 firman Allah daripada kitab Riyadhus Salihin. InsyaAllah sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, saya sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah SAW. Di sini kita bersatu. Di sini kita bertemu. Kita bertemu di sini dalam majlis ilmu secara online. InsyaAllah di syurga Allah kita bersatu. Kita akan bersatu InsyaAllah. Amin. Mohon maaf salah dan silap. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-As innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Pengumuman, sahabat-sahabat, pengumuman InsyaAllah hari Jumaat ni saya akan bertolak. Pagi saya akan bertolak ke Sarawak. Saya nak minta tolong ni. Jom kita tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Saya nak minta tolong jelajah ilmu Ustazah Asma Harun ke Sarawak. Bertolak pagi Jumaat. Tak. Bertolak pagi Jumaat Terus ada program. Okey, cuma saya nak cerita macam ni. Saya akan berada di Sarawak 5 hingga 7 Januari, Jumaat, Sabtu, Ahad. Ini kan dek, kena tulis. Siapa yang buat poster, tak boleh Sarawak 5 hingga 7 Januari. Tak boleh. Wajib tulis dalam kurungan hari apa. Awak faham tak? Kalau awak tengok macam ni 5 hingga 7, awak tahu tak hari apa?
Wajib terus lakukan. Saya selalu sebut poster ke banner ke apa, wajib terus hari sebab orang tak boleh tangkap itu hari apa. Memang dah ada hari kat bawah tapi dekat tarikh kena tulis terus hari. Cuma saya nak berkongsi apa? 5 hingga 7 Januari ni kepada orang Sarawak, pertama saya akan berada di Masjid Asyakiri Bintulu pada malam untuk kuliah maghrib. Kemudian pagi Masjid Darul Makmur Kampung Jepak Bintulu, Sabtu 8 pagi. Kemudian pada hari Sabtu malam pula saya berada di Masjid Darul Istiqamah di Miri. Kemudian Masjid At-Taqwa di Miri pada pagi pula. Okey. Tak apa pasal masjid ni begini. Kami turun ke Sarawak ni bersama dengan misi kebajikan. Kami akan pergi ke beberapa lokasi untuk beri bantuan kepada asnaf fakir miskin. Yang saya kata nak minta tolong tadi, saya nak minta tolong tuan-puan sekalian, boleh tak berikan sedikit daripada harta yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan, anda infakkan kepada apa yang kami akan lakukan di Sarawak nanti. Kita akan pergi ke kawasan-kawasan umat Islam yang sangat dhaif, yang sangat miskin. Yang mereka ni nak jumpa daging sebulan sekali pun belum tentu. Nak makan ayam sebulan sekali pun belum tentu. Jadi, misi kami ke Sarawak ni, selain daripada, walaupun hanya 3 hari, 4 ceramah, tetapi kita akan pergi beberapa lokasi. Subhanallah. Yes, sebab kita kan ada sahabat amal care. Cuma awak kena ni. Dan insya-Allah sumbangan tuan-puan ni kita akan gunakan untuk kos-kos kita turun. Kos untuk kita turun ni besar. Tuan-puan sekalian, saya tak pernah meletakkan jumlah bayaran ceramah kepada masjid-masjid ni. Jumlah bayaran adalah mengikut pihak masjid. Ada masjid bagi 300, ada bagi 500, ada bagi 1000. Tapi kami turun, contoh kat Sarawak ni, berapa tim turun? 4, 7. Bayangkan tim turun 7 orang dengan kos flight, dengan kos penginapan, kos pengangkutan. Kami akan usahakan daripada sendiri-sendiri. Tapi jika ada sesiapa yang nak menyumbang kepada kos gerak kerja dakwah ke Sarawak, pada kali ini anda boleh menghubungi nombor telefon. Nombor telefon pun tak ada kat sini ya. Dia macam ni tau. Ada orang memang dia ambil ni, tapi dia nak, ini kan terbalik. Awak kena buat terbalik lah. Maksudnya anda boleh letakkan, Ustazah saya infak untuk gerak kerja dakwah ke Sarawak tu. Dia buat umum je, terpulang. Mungkin kami akan gunakan untuk kos flight, mungkin kos sewa kenderaan kat sana, mungkin untuk kos, kami tak akan gunakan melainkan untuk yang berkait dengan kerja dakwah. Kedua, untuk kerja kebajikan. Kami akan buat sebaran tu, bantuan-bantuan kerja kebajikan tu kepada asnaf, kepada mu'alaf di Sarawak, di mana kita akan pergi ke Bintulu dan juga ke Miri. Masya Allah, Bintulu dan Miri ni. Flip kamera. Okay. Nombor telefon pun tak ada ni, dek. Mana nombor telefon? Bagi nombor telefon. Sebab ada orang dia tak reti tahu online ni. Kedua, dia nak confirmation, betul tak? Takkan orang transfer, dek, lepas tu ada orang transfer, dia akan bagi tahu saya ada transfer, tolong check, betul tak? Wajib di poster. SOP poster ni, saya dah tegur 2 benda ni. SOP poster tolong ikut. Bagi saya, sebut saya. Tak ada nombor telefon langsung. Cepat. Dek, ni Ustaz, saya ingat. Kenapa tak terbalik ni? Dia flip. Oh, dia flip tapi tak terbalik. Betul. Dia boleh. Oh, dah boleh. TikTok boleh. Facebook pun boleh? Tak, TikTok saja. Nanti kena pusing. Berapa, dek, nombor telefon untuk SAC? Okey, saya tunjuk ni dulu. Kenapa saya nampak terbalik juga? Ustazah Asma'ul. Tak terbalik lah ya? Tak. Okey, tuan-puan sekalian boleh ambil nombor akaun ni. Ini adalah NGO rasmi kita, Sahabat Amal Care. Memang saya sendiri adalah pengasas kepada NGO Sahabat Amal Care. Lama kita tak buat misi kebajikan.
2 tahun lepas kita sangat aktif buat kerja kebajikan misi-misi banjir. Tapi kekangan masa, tenaga apa semua, subhanallah. Kamu sebut je, Dik. Saya nak tulis kat sini. 010 303. Ambil marker sebab dia ni licin. Tulis besar-besar lain kali. 010 303 303 9263 663. Okey. Anda, sebab ada orang bersungguh-sungguh ni, dia tahu kita nak buat gerak kerja dakwah, nak sampai ke Sarawak, lepas tu nak menyumbang, kita nak buat bantuan kepada asnaf, fakir miskin yang kehidupan mereka sangatlah uzur. Mereka ni, kita dah pernah turun buat kerja-kerja kebajikan ni dekat Sarawak ni. Kita sampai naik bot. Okey. Program jelajah Sahabat Amal Care Sarawak, Pertubuhan Sahabat Amal Care Negeri Sembilan. Kalau baca akaun Maybank 555126543538, bila anda klik ni, anda akan nampak nama akaun ni ada Pertubuhan Sahabat Amal Perihati Negeri Sembilan. Kenapa Ustazah tak sama dengan nama Sahabat Amal Care, tiba-tiba nama? Sebab itu adalah nama yang kita daftar. Nanti kita nak kena adjust lah, boleh tukarkan nama. Sebab ada orang dia ingat scammer. Sahabat Amal Care bila nak transfer nama lain, Sahabat Amal Prihatin. Faham tak? Dia ada sebab tu. Sebab dulu kita nak daftar, tak lulus dengan nama Sahabat Amal Care tu. Satu betul-betul sebab bahasa Inggeris. Jadi care tu diubah kepada Sahabat Amal Prihatin. Okey, jadi tuan-puan sekalian, insya-Allah kalau siapa ada kemusykilan, anda boleh hubungi nombor telefon di atas tu. Boleh bacakan nombor telefon tu? Boleh ambil nombor telefon ni, boleh WhatsApp tim. Mungkin ada yang nak sumbang 1,000, 10,000. Mungkin ada yang kata, oh saya nak sumbang tu flight tiket ustaz dengan ustazah, contoh. Mungkin ada yang nak sumbang sewa kenderaan kami kat sana. Ustazah, untuk sewa kenderaan ustazah kat sana dengan tim, saya nak bayar sewa pun boleh. Ustazah, untuk penginapan ustazah saya nak tanggung, nanti penginapan tu ustazah bagi bil tu pada saya, contoh. Ada yang nak buat macam tu kan? Kenapa macam sengit lah muka saya? Oh, dia jadi gitu Ha? Ini bukannya betul. Tak. Oh. Ha? Tak. Sebenarnya kamera ni kan, dia membuatkan kita jadi lain sikit nampak. Sebenarnya jadi sengit. Sebelah sini jadi sengit muka kita. Kan? Awak nampak tak? Mata semua jadi ni. Jadi kita tak boleh buat flick depan ni. Pelik muka. Okey, terima kasih semua. InsyaAllah doakan ya, supaya jelajah ilmu dan kemanusiaan di Sarawak ini berjalan dengan baik. Orang Sarawak, nantikan kita jumpa. Orang Sarawak yang berada di Miri dan Bintulu. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.